Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gaddafi Jamal bin Jamaluddin, Presiden Majlis Belia Malaysia. Marilah kita sama-sama saksikan program Bual Bicara Youth Leaders di dalam MBM TV. Ruang yang mengumpulkan pemimpin-pemimpin anak muda yang mempunyai latar belakang politik yang berbeza, agama yang berbeza, bangsa yang berbeza dalam membincangkan isu-isu semasa yang sangat signifikan. Marilah kita ikuti perbincangan-perbincangan ini dan bolehlah kita sama-sama tinggalkan pesanan ataupun pandangan kita di dalam ruang komen di bawah untuk sama-sama kita bersama dalam perbincangan kali ini. Jumpa di MBM TV. Menggerak belia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negaraku Malaysia. Alhamdulillah pada petang ini kita dalam program Bual Bicara Youth Leader anjuran Majlis Belia Malaysia yang bertajuk Kreativiti Politik Meraih Sokongan Anak Muda. Jadi bersama-sama dengan saya petang ini adalah merupakan dua orang tokoh muda yang kita bawakan khas pada petang ini bagi membicarakan topik kreativiti politik ini, iaitu di sebelah kiri saya ialah Exco Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Encik Sharil Hamdan. Assalamualaikum, apa khabar Encik Sharil? Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Ketua Biro Latihan Angkatan Muda Keadilan bagi parti PKR, iaitu Encik Amin Ahmad. Apa khabar Encik Amin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan membicarakan satu topik yang saya kira cukup hangat untuk kita sama-sama bahaskan, untuk kita sama-sama bincang dalam satu program yang akan bersiaran selama 1 jam untuk menemui anda golongan-golongan muda yang berada di luar sana. Baiklah, jadi sebelum itu untuk pengenalannya, sebagaimana yang kita ketahui, tempoh parlimen kita pada tahun ini dijangka akan dibubarkan selewat-lewatnya pada 24 hari bulan Jun, ya. Kerana ini adalah merupakan tempoh yang mana kita telah pun cukup selama 5 tahun kita menikmati ataupun mengalami proses demokrasi yang berlaku di negara kita. Jadi sebagaimana yang telah pun dinyatakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya, pengundi pada tahun ini adalah dijangkakan seramai 14 juta dan menghampiri 15 juta. Kerana kalau kita lihat kepada data yang terbaru yang dikeluarkan oleh SPR, sekarang ini sudah mencecah 15 juta orang pengundi. Dan 42% daripada jumlah pengundi yang berdaftar dengan SPR ini adalah terdiri daripada golongan muda. Jadi saya buka kepada sesi pertama kepada Encik Sharil. Mungkin Encik Sharil boleh kupas tajuk ini dan mungkin boleh beri pandangan berdasarkan kepada jumlah pengundi muda yang ada di dalam senarai daftar pemilih pada tahun ini yang dijangkakan mencecah 42% daripada 15 juta. Terima kasih. Saya melihat trend peningkatan ataupun trend jumlah pengundi muda yang menjadi segmen besar kepada keseluruhan pengundi berdaftar. Satu perkembangan yang positif. Menunjukkan bahawa di kalangan majoriti orang muda, rakyat muda di Malaysia ni sudah ada kesedaran dan ada komitmen untuk terbabit dalam proses demokrasi. Proses demokrasi ini sudah tentu, saya kira sahabat saya pun setuju, bukannya hanya soal pilihan raya. Tetapi pilihan raya itu adalah perkara yang paling asas. Pembuangan undi itu. Jadi saya nampak ini perkara yang positif yang menunjukkan bahawa ada kematangan dalam sistem politik kita. Ada kematangan dalam masyarakat kita, dalam minda orang muda, supaya lebih ke depan, supaya mengambil tanggungjawab untuk memilih antara pilihan-pilihan yang ada untuk mereka sendiri mewarnai ataupun mengisi masa depan yang mereka sendiri orang muda akan banyak terbabit dalam cerita ataupun kisah negara kita dalam tahun-tahun akan datang. Cuma kalau boleh saya tambah sedikit, ada juga selain daripada kita lihat 42% tersebut, ada juga trend yang menunjukkan sedikit lagi masih ada juga golongan yang tidak mendaftar. Betul. Dan itu saya melihat sebagai satu perkara yang perlu kita lihat bukan dari segi parti politik, tapi dari segi kerangka politik yang lebih besar. Kenapa ada, tak silap saya, dalam 2 ke 3 juta yang layak mengundi yang belum mendaftar. Jadi itu mungkin satu perkara yang kalau
sempat kita buat untuk pilihan raya ni, kita akan buat, saya kira semua parti kita akan push ataupun menggesa supaya orang muda digalakkan mendaftar. Tapi kalau tidak pun untuk pilihan raya ni, saya kira lepas itu siapa pun yang menang perlu melihat semula apakah yang perlu kita buat sebagai satu sistem politik tanpa mengira parti untuk memastikan keterbabitan orang muda itu dimaksimalkan sebaik yang mungkin. Okey, baik. Terima kasih Cik Syaril. Jadi bagaimana pula dengan pandangan Cik Amin? Ya. Maknanya dari segi katakan tentang tajuk dan mungkin pandangan tentang orang muda ni dari segi pendaftar sebagai pengundi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Majlis Belia Malaysia kerana sudi menjemput saya bersama dalam forum yang bagi saya baik dan sihat untuk perkembangan demokrasi dan juga hidup bernegara di Malaysia. Saudara Wan Emre selaku moderator, Saudara Syaril selaku rakan panelis. Berkaitan dengan orang muda, tadi Saudara Syaril juga dah sebut tentang baiknya penglibatan orang muda dalam memastikan demokrasi terus subur di Malaysia, walaupun kita masih ada kelompok anak muda yang masih keberatan untuk daftar mengundi dan sebagainya. Saya mungkin nak menambah sedikit lagi perspektif bahawa tadi Saudara Syaril sebut tentang usaha menambah baik. Sebenarnya kalau kita tengok dalam aspek belia sendiri, sebelum ni bila kita Kementerian Belia menggubal dasar belia negara yang mana menyemak semula had umur belia. Kalau dulu sampai 40, malah kita pernah ada Presiden Majlis Pertubuhan Belia kat Malaysia yang umur dia pun dah separuh abad. Okay? Jadi saya ingat semakan ini penting supaya walaupun itu dalam konteks Majlis Belia, tapi dalam konteks politik ia jauh lebih penting. Kerana kita tahu pilihan raya ini hanya 5 tahun sekali. Jadi kalau saya misalnya umur saya 20 tahun, saya terlepas pilihan ni, bila saya mula mengundi kali pertama, mungkin umur saya dah 24-25 tahun. Jadi mungkin aspek yang perlu kita lihat dan semak ialah untuk menurunkan had usia untuk mengundi. Dan ini bukan perkara baru. Kita di banyak negara maju, bahkan negara-negara jiran kita seperti Indonesia dan Thailand pun sudah mula dengan umur 18. Dan ini juga bukanlah satu benda yang pelik dan aneh, kerana dalam perlembagaan kita juga membenarkan orang kata seorang yang sudah berusia 18 tahun untuk memilih agama sendiri, satu benda yang kalau dalam masyarakat kita tu lebih orang kata lebih sensitif dan lebih serius. Kan ini kan pula untuk memilih wakil rakyat mereka lah. Dan tentang pelibatan belia untuk kita kita harus memikirkan bagaimana untuk memudahkan lagi proses pendaftaran ni. Kalau sekarang ni kalau proses yang ada yang dikemukakan oleh SPR dan kita ni pun dah pakai dah sekian lama, mana tempoh untuk sesuatu daftar pemilih di Gazette itu 3 bulan sekali. 3 bulan sekali, betul. 3 bulan sekali. Maksud dia ada kebarangkalian sekiranya pilihan raya berlaku pada bulan April atau Mei. Okey, itu saya jangkakan begitulah kerana kita mungkin tak sampai bulan Ramadan. Jadi ada kebarangkalian mereka yang berdaftar di antara suku keempat, antara Oktober hingga Disember tahun lepas, mungkin sama ada tercicil ataupun sempat. Jadi mereka berada dalam ketidakpastian. Jadi sepatutnya kita memikirkan bagaimana cara untuk memudahkan. Kalaupun mungkin usia nak menurunkan ke usia 18 tahun itu mengambil masa yang lama sebab dia melibatkan perlembagaan dan sebagainya. Dan kita boleh memikirkan cara untuk memudahkan proses supaya daftar-daftar pemilih ini mungkin dapat digazet sebulan sekali berbanding 3 bulan sekali. Jadi dengan itu kalaupun ada belia yang mungkin kesedaran datang lambat kepada dia, kadang-kadang dah tengok orang pasang poster, pasang bendera, baru dia semangat. Baru dia datang tiba-tiba semangat alamak dia belum daftar kan. Jadi kalau dapat kita permudahkan ini, InsyaAllah kita akan ni. Sudah tentulah bila kita memperkatakan ini, kita pun tahu sebelum-sebelum ini banyak kita daripada badan masyarakat sivil dan juga parti-parti politik juga mempersoalkan tentang ketulusan. Sudah tentulah aspek-aspek ini juga perlu diberi perhatian. Yang mana saya percaya penglibatan keseluruhan pihak ini akan membantu untuk memastikan proses pendaftaran dan proses untuk membolehkan lebih ramai pengundi terlibat, dan sekaligus tadi kita ambil tujuan akhirlah untuk memastikan demokrasi subur di Malaysia itu dapat kita jayakan. Okey. Jadi itulah kita dah mendengar untuk introduction untuk pengenalan ni. Jadi kita dah dengar kupasan daripada dua orang ahli panel kita, yang mana Cik Syaril memperkatakan tentang bagaimana ini adalah merupakan sebahagian daripada proses kesuburan dan juga kematangan demokrasi di dalam negara kita, yang merupakan sebahagian daripada apa yang kita sedang hadapi sekarang ni. Manakala saudara Amin tadi telah menyatakan tentang bagaimana had umur dan juga cara galakan bagaimana golongan muda ini perlu diberi satu semangat dan juga perlu diberi satu rangsangan untuk mereka mendaftar sebagai pengundi, ke arah kita nak melahirkan lebih ramai lagi
maknanya pengundi-pengundi dan juga golongan muda ini supaya terlibat dalam proses demokrasi. Sebab sebelum ni pun kita tahu ada cadangan yang menyatakan supaya had umur wajib mengundi ni ataupun bila sampai umur 21 tahunnya, maknanya wajibkan untuk maknanya pengundi-pengundi ini telah maknanya didaftarkan sebagai pengundi secara ni. Jadi saya rasa kita berehat seketika untuk kita beri laluan kepada pesanan penaja. Baiklah, sekarang kita pergi kepada round yang kedua. Okey, saya ada mendapat maklumat baru ni daripada Institut Penyelidikan Pembangunan Belia IRIS yang menyatakan bahawa dalam domain kajian terhadap kesedaran politik di kalangan generasi muda ni, walaupun kita mengatakan bahawa ada pertambahan dari segi daftar pengundi muda ni, tetapi pada masa yang sama masih ramai seperti mana yang Encik Syaril katakan tadi, ada 2-3 juta termasuklah golongan mahasiswa yang kurang dari segi literasi politik ni, kurang cakna ke ataupun yalah kita tak tahu apa dari segi masalah yang mereka hadapi. Jadi mungkin Encik Syaril boleh ceritakan bagaimana pendekatan yang diambil oleh pemuda UMNO ke arah untuk meraih sokongan dan kita nak menarik undi ataupun menarik minat orang muda ni untuk bersama-sama terlibat dalam politik kepartian ini untuk mendaftar sebagai pengundi. Ya, saya nampak Emri dia soal literasi politik ni kita kena bezakan dengan semangat kepartian. Lazimnya dalam mana-mana negara, semakin maju sebuah negara itu, semakin kurang keahlian dalam parti politik. Tapi itu tidak bermaksud seseorang ataupun satu masyarakat muda itu tidak terbabit atau tak minat dengan politik. Tapi dia mungkin tak minat nak masuk dengan parti politik. Dia nak masuk keadilan, dia tak minat. Nak masuk dengan UMNO, dia tak minat. Nak masuk MIC, tak minat. Dah itu trend yang kita lihat di negara-negara lain. Cuma kalau soal literasi politik itu, kalau kita tolak tepi soal keahlian dalam parti, mungkin juga ada kena-mengena dengan indeks rendah literasi politik tersebut. Mungkin ada kena-mengena dengan apakah minat orang muda, sama ada ia disentuh langsung oleh parti-parti politik yang wujud di Malaysia ni. Dan saya kira tak keterlaluan saya sebut bahawa semua parti politik masih ada ruang untuk penambahbaikan. Jadi dalam konteks pemuda UMNO, kita melihat orang muda ni ataupun masyarakat muda ni banyak segmen. Dan ini pun memang DNA Malaysia, iaitu kepelbagaian. Kita punya kepelbagaian ni Emri bukannya hanya kepelbagaian kaum, tapi kepelbagaian minat dan kepelbagaian profil. Jadi kalau kita kata belia di luar bandar macam mana? Belia di bandar pula macam mana? Bukan dua saja. Dalam dua tu ada lagi pecahan dia. Ada belia bandar yang minat dengan mungkin contoh IT. Ada belia bandar yang minat dengan sukan. Luar bandar dia minat mancing. Jadi ini semua profil-profil yang berbeza yang memerlukan sentuhan yang juga berbeza. Jadi itulah saya kira kerangka yang kita laksanakan di bawah kepimpinan Yang Berhormat KJ selama ini, iaitu kita pastikan produk kita, sentuhan pemuda UMNO itu sesuai dengan segmen-segmen yang kita dah kenal pasti. Contohnya dalam pecahan biro itu sendiri. Kebetulan saya mempengerusikan Biro Profesional Muda. Jadi dalam konteks Biro Profesional Muda itu pun saya melihat inilah beberapa program yang boleh menyentuh langsung keperluan kerjaya profesional. Contohnya dia nak kemahiran insaniah, soft skill. Jadi kita buat latihan free untuk soft skill. Apa lagi? Mungkin di kalangan profesional muda ni melihat dengan lambakan teknologi maklumat yang kian mendatang, ada keperluan untuk coding, program pengaturcaraan komputer. Walaupun kita ada degree dalam engineering, dalam accountancy, dalam undang-undang atau apa saja pun, tapi sekarang ni skill baru yang tak ada degree, yang tak ada ijazahnya adalah coding. Jadi kita buat program Jom Belajar Coding. Ada yang mungkin profesional bukan soal kerjaya tapi dia nak pengurusan kewangan. Jadi kita adakan program pengurusan kewangan untuk mereka lebih arif dan pintar dalam pengurusan kewangan ataupun dalam menambah pendapatan mereka secara lebih kreatif. Jadi itu antara perkara-perkara dari segi sentuhan program. Yang terakhir sekali, kadang-kala di kalangan orang muda ni mungkin
selain daripada program yang boleh menambah nilai kepada kehidupan atau kerjaya mereka, mungkin dia nak tengok idea. Orang muda ni dia suka kepada perbahasan ataupun perdebatan idea. Walaupun benda tu tak ada langsung, tak memberi impak langsung kepada impak yang terus kepada kehidupan dia. Tetapi dia nak tahu apakah stand ataupun pendirian Parti Keadilan dalam isu tertentu, isu percukaian. Apa pula pendekatan ataupun pendirian pemuda UMNO dalam isu yang sama. Jadi kadang-kadang itu yang caranya bagaimana kita nak meningkatkan literasi dan minat orang muda dalam sistem politik itu, walaupun dia mungkin tak nak masuk mana-mana parti. Okey. Macam mana pula dengan Amin? Kalau saya dapat saya tambah sikit apa yang Syaril sebut, bila semakin maju sebuah negara, semakin kurang pelibatan anak muda dalam parti politik, ia juga menimbulkan satu persoalan tentang apakah bentuk masa depan demokrasi. Kan bila orang dah makin tak berminat dengan parti politik, bagaimana parti politik itu sendiri boleh survive, dan adakah sistem demokrasi itu mungkin dah tak wujud lagi. Maksudnya pemilihan wakil-wakil rakyat ataupun pemerintah itu jadi dalam bentuk lain. Itu satu persoalan yang mungkin perlu difikirkan pada sekarang. Cuma saya melihat anak muda ni dia ada life cycle ya, kitaran hidup dia. Kalau kita ambil daripada definisi belia yang Majlis Belia pun gunakan, kita ambil daripada usia 15 tahun. Sekarang dah sampai 30 tahun. Kalau dulu sampai 40 tahun. Maksudnya dia daripada peringkat sekolah, peringkat peralihan sekolah ke pengajian tinggi. Lepas tu pekerjaan. Dan dalam pada tempoh yang sama, kebanyakan juga mula memikirkan persoalan rumah tangga, persoalan menyara kehidupan berkeluarga. Misalnya nak pergi kerja perlukan pengangkutan, pengangkutan yang sesuai dan sebagainya. Jadi setiap area ni mempunyai niche dia tersendiri. Sudah tentu kalau kita cakap dengan parti politik, dia mungkin kurang memberi perhatian kepada kelompok yang belum mengundi. Sebab dia rasa mungkin itu keutamaannya kemudian. Tetapi sebenarnya kalau kita nak melihat kepada kelompok anak muda, kita kena melihat secara holistik. Maksudnya kita tak boleh walaupun parti politik tak mungkin mendapat undi daripada kelompok yang berusia 15-16 tahun, tapi dari segi perancangan aspek dasar ataupun polisi, kita mesti melihat sampai mungkin 30-40 tahun ke depan. Kenapa saya katakan begini? Kerana kita tengok trend belanjawan negara sekarang, daripada 5 tahun lepas kita tengok belanjawan pengurusan berada pada sekitar 95 hingga 99%. Dalam arti kata lain, belanja pembangunan kita bergantung kepada hutang. Dan pada masa yang sama kita tengok data-data bayaran pencen ini yang dalam sektor awam bayaran pencen meningkat dari tahun ke tahun, dan juga pada masa yang sama bayaran untuk pengurusan kaki tangan awam bayaran gaji, emolumen dan sebagainya itu juga meningkat dari tahun ke tahun. Maksudnya dalam tempoh 5 tahun akan datang sekurang-kurangnya berdasarkan data-data yang ada sekarang, bayaran pencen akan terus meningkat. Maksudnya selepas kelompok ini ada bersara akan terus meningkat. Siapa yang akan menanggung bayaran pencen ni ialah nanti golongan muda yang 15-16 tahun, bila dah 5 tahun akan datang dia dah mula masuk pasaran kerja dan sebagainya. Sebab tu kita kena bicarakan ini secara holistik. Dan setiap kitaran hidup ni mempunyai cabaran yang berbeza lah. Sebab tu kita, pada saya, keutamaan misalnya sebelum ni kalau kita tengok dalam kerjasama pembangkang khususnya keadilan, kita pernah bawakan kempen turunkan harga kereta. Kenapa kita bercakap tentang benda ni? Bagi saya benda ni yang kalau kita ambil dalam konteks aspek hutang negara, hutang isi rumah. Hutang isi rumah kita yang paling besar ni ada 3. Satu, hutang perumahan, kedua kenderaan, yang ketiga ialah kad kredit. Yang mana kalau hutang perumahan ni dia lebih kompleks. Aspek perumahan ni very kompleks. Ada tanah ni ada kadang kuasa negeri, ada tanah milik usulan, dan setiap kerajaan lah sama ada di peringkat negeri dan persekutuan sedang berusaha lah kita tengok cuba menawarkan perumahan-perumahan kos rendah ataupun rumah jenis sewa dan sebagainya. Tapi aspek kereta ni paling mudah. Kan, turun cukai terus kata semua. Tapi mungkinlah generasi saya ataupun generasi yang sekarang ni sebab dah beli kereta, kita kuranglah mendapat manfaatnya. Tapi untuk generasi yang akan datang mungkin lebih bermanfaat. Kita bukan nak cakap pasal beli kereta sangat, tapi kita nak cakap pasal dia punya buying powers dia yang teralih. Kuasa beli dia yang teralih. Sedangkan dia boleh beli kereta pada harga mungkin 50-60 ribu, kenapa dia perlu bayar 80-90 ribu? Sedangkan 80-90 ribu tu dia boleh jimat untuk mungkin dia nak bayar deposit rumah ataupun anak bersekolah. Okey, dan tak semestinya dia beli kenderaan pun. Dan hari ini walaupun kita ada secara relatifnya, bagi saya pengangkutan awam kita agak baik, masyarakat Malaysia antara yang paling tinggi membeli kenderaan. Sebab apa? Sebab masyarakat kita ni masih ada kata nilai-nilai kampung, balik kampung. Takkan kita nak memanjang nak sewa kereta. Bas pun kadang tak cukup, kereta api pun tak cukup, kapal terbang pun tak cukup. Jadi mereka mahu ada flexibility dekat jalan untuk yalah balik kampung bawa kereta, bolehlah nak bawa mak ayah pergi ke mana-mana. Jadi mereka masih mahu memiliki kereta. Sudah tentu kita tak tahu pada masa akan datang, dan bagi saya percayakan kepada kebebasan
biar mereka sendiri yang menguruskan wang hasil titik perlu usaha mereka lah. Dan kalau kita tengok dalam aspek teknologi, kalau kita tengok di Selangor, benda ni pun mungkin baru. Orang kata diadakan pertandingan online games, online gaming kan. Kita tengok hari ni Malaysia pun dapat juara dunia kan. Jadi ini minat-minat baru yang mungkin generasi saya tak sempat orang kata terdedah lah. Kan, pertama-tama saya asal Perlis yang kata kedudukan hidup kampung hidup kampung kita tak banyak terdedah dengan aspek ini. Tapi ini juga cabaran kepada parti-parti politik kerana perkembangan teknologi ini dia berlaku lebih cepat daripada perubahan polisi. Polisi nak kena ada 3 kali bacaan dan sebagainya. Perubahan teknologi ini berlaku hampir setiap hari. Jadi di sini ahli politik dia kena sentiasa peka, dan kita juga tak boleh mengambil pendekatan sepenuhnya undang-undang. Maksud saya menghukum benda-benda yang baru. Kan, benda baru oleh kerana tak ada undang-undang kita nak saman dan sebagainya. Kita sepatutnya lebih banyakkan dialog, mendekati seorang muda, dan tugas kajian sebenarnya adalah untuk memudahkan, bukannya untuk meletakkan lebih banyak halangan supaya benda itu dapat Okey, Cik Amin. Jadi saya rasa kita break sekejap, nanti kita akan sambung lagi. Saya ingat topik kita pun dah semakin rancak untuk kita sama-sama bincangkan. Okey. Baiklah, sekarang kita dah pergi kepada round yang ketiga, iaitu round yang terakhir. Jadi mungkin dalam round yang ketiga ni kita nak minta daripada kedua-dua orang ahli panel kita ni untuk membuat rumusan. Apakah harapan, aspirasi, dan yang paling pentingnya adalah daripada manifesto yang telah pun daripada kedua-dua belah parti telah pun maknanya sajikan ataupun telah pun berikan kepada golongan-golongan muda yang berada di luar sana, tentang apakah tawaran yang terbaik, seperti mana yang dikatakan a new deal, ataupun apakah janji-janji dan harapan yang kita berikan kepada anak muda di luar sana, terutama daripada parti UMNO sendiri ataupun daripada PKR. Jadi saya minta Encik Syahri untuk rumusan dari segi harapan. Saya ingat mana-mana parti politik untuk menang lah. Jadi kita dah dekat musim pilihan raya ni, hanya tinggal beberapa bulan, kita tak tahu bila. Dan kalau dari segi kaedah kita, cara bagaimana kita mengharapkan kemenangan itu mungkin berbezalah. Kalau mengikut parti. Kalau dari segi BN ataupun pemuda BN, pemuda UMNO, naratif yang kita buat ataupun kita tawarkan kepada golongan muda adalah kita memujuk ataupun kita menawarkan kepada orang muda satu masa depan yang lebih lestari, yang mana lebih realistik, yang bertanggungjawab. Jadi maknanya kita gabungkan masa depan jangka pendek untuk pilihan raya ini, tetapi kita rangkumkan juga dengan aspirasi transformasi nasional 2050. Tian 50 ini saya kira ia bukan satu visi yang berbau politik, tidak langsung. Kalau tengok pengisian apa yang telah dibincangkan, aspirasi yang dikumpul dari kalangan orang muda, 60,000 aspirasi tak silap saya, dah berapa juta yang telah kita sentuh. Dia tidak berbau politik. Tetapi apa yang kita tawarkan kepada orang muda adalah Tian 50 ni menunjukkan bahawa UMNO dan Barisan Nasional adalah satu parti, satu gerakan yang memikirkan masa depan jangka panjang negara kita. Oleh sebab kita memikirkan jangka panjang negara kita, yang mana orang muda ni, generasi Tian 50 ni yang mungkin kali pertama mengundi ataupun yang bawah sikit daripada mereka, oleh kerana itu kita tidak menjanjikan perkara-perkara yang terlalu populis. Maknanya janji-janji kita, manifesto orang muda kita yang belum lagi ditawarkan, yang saya rasa akan ada dalam masa terdekat ini, saya yakin akan mungkin berbeza sikit daripada apa yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan. Iaitu mungkin janji-janji kita tidaklah semanis pihak sana. Tetapi apa yang kita cuba ataupun kita harapkan daripada golongan muda adalah mereka bijak menilai bahawa tawaran yang diberikan oleh UMNO BN dan pemuda UMNO Pemuda BN adalah tawaran yang terbaik untuk negara ini, bukan hanya untuk setahun 2 tahun, tetapi untuk 30 tahun yang akan datang. Jadi itu saya kira rumusan secara umum lah. Saya kira kalau kita nak kata pengisian yang khusus tu mungkin tidak sesuai dan tidak cukup masa. Tapi saya kira naratif umum itu adalah janji yang realistik, yang bertanggungjawab, yang baik untuk negara 30 tahun, bukan 3 tahun. Okey. Jadi maknanya daripada apa yang katakan oleh Encik Syahri tadi, bahawa kerajaan Barisan Nasional menawarkan Tian 50
kepada golongan muda. Jadi mungkin sedikit masa lagi akan ada pembentangan manifesto kepada tawaran kepada golongan muda tentang apakah yang terbaik yang boleh diberikan kepada mereka. Jadi bagaimana pula dengan Amin tentang Pakatan Rakyat? Kita pun tahu bahawa ni ada Pakatan Harapan membentangkan 10 manifesto yang maksudnya termasuklah siaran percuma EPL untuk menarik sokongan orang muda. Dan mungkin ada lain-lain yang mungkin Cik Amin nak komen ataupun ulaskan. Untuk saya Pakatan Harapan mungkin berbeza lah daripada Barisan Nasional, sebab satu, kita tahu Pakatan Harapan ni masih lagi sebuah kerjasama baru. Jadi kita lebih banyak berfokus kepada pilihan raya yang akan dihadapi lah pada tahun ni. Dan tentang perancangan jangka masa panjang, kalau kita ambil dalam konteks ekonomi, sebenarnya sangat susah untuk kita merancang terlalu panjang, kerana kita tak tahu apa akan berlaku lagi 5 atau 10 tahun. Jadi mungkin kalau kita nak memaksakan perancangan yang terlalu panjang, jadi dia boleh jadi satu benda yang tak realistik. Masa depan boleh jadi macam-macam, tapi saya percaya kita tak boleh lari daripada realiti hari ini. Macam saya sebut tadi, kita mesti memikirkan tentang bagaimana untuk memulihkan persoalan belanjawan. Dalam dialog dengan Tun sendiri, saya juga ambil pandangan berbeza. Sebagai anak muda, dalam Pakatan Harapan ada kebebasan begitu. Saya dengan Tun, bila dalam dialog saya tegaskan bahawa saya percaya macam aspek GST, saya tak percaya dia patut dimansuhkan serta-merta. Kerana dengan situasi macam saya sebut tadi lah, belanjawan pencen dengan gaji ni, dia pasti akan menjejaskan. Tapi saya mencadangkan misalnya GST kita boleh tukar kepada fungsi yang lebih baik. Misalnya 6% ni nilai dia lebih kurang 42 bilion. Dia 42 bilion. Apa kata yang saya cadangkan pada tu, apa kata 1 bilion daripada GST ni dikhususkan untuk tabung pendidikan negara. Tabung pendidikan negara. Jadi kita boleh isytiharkan pendidikan percuma bermula 2020. Maksudnya kalau kita isytiharkan, katalah menang tahun ni, InsyaAllah kita menang tahun ni, kita dapat simpan 6 bilion, tahun depan 6 bilion, 2019, 2020 kita dah ada 18 bilion dalam tabung pendidikan negara. Dan mana tabung ni kita akan gunakan untuk pelaburan. Yang mana kalau kita ambil kos PTPTN sebelum ni, kalau yang pernah Yang Muhammad Rafizi Ramli bentangkan, hanya sekitar 2 hingga 3 bilion setahun. Yang mana duit yang kalau kita laburkan, mana akan jadi satu tabung. Jadi maksudnya kita ada GST tapi perbelanjaan ni kita tahu ke mana. Jadi misalnya lagi mungkin 2 atau 3% daripada GST kita khususkan untuk kita suntik kepada 6 buah negeri yang termiskin di Malaysia. Jadi kita membantu untuk mengimbangkan semula pembangunan. Kerana hari ini kita pembangunan banyak berkhusus di Lembah Kelang. Jadi bila mahasiswa bergraduat, semua nak kerja di sini. Daripada 32 juta rakyat Malaysia, lebih kurang 6-7 juta hanya ada di Lembah Kelang. Jadi dia akan terus begitu. Jadi sebab itu hanya pembangunan di sini, hanya ada kereta api laju di sini. Sedangkan kalau kita mempercepatkan pertumbuhan di negeri lain, lebih sekata. Dan sudah tentu kata perubahan institusi yang sentiasa dicakap bukan semasa Pakatan Harapan, malah sebelum-sebelum ini lagi tu akan mengambil masa yang banyak. Antara benda yang saya ingat, benda yang saya sebut sebagai low hanging fruits, benda yang boleh buat dengan cepat, misalnya kita mesti kecilkan saiz kerajaan. Mesti kecilkan saiz kerajaan. Lantikan politik tak boleh terlalu banyak. Menteri-menteri kita tak perlu terlalu banyak. Ini saja saya ingat sudah boleh menjimat ratusan juta. Ratusan juta ringgit yang mana kita boleh gunakan untuk perkara-perkara yang lebih berfaedah. Saya ingat inilah antara aspek-aspek realiti yang kita tak boleh kesampingkan walaupun kita mahu mengejar menjadi negara yang lebih baik. Kerana saya percaya mana-mana kerajaan juga, bila dia jadi kerajaan, kita masih terikat dengan penilaian daripada pengundi. Kalau misalnya Pakatan Harapan menang, gagal berkhidmat dengan baik, saya percaya pengundi Malaysia akan lebih ni. Jadi dengan keyakinan pengundi untuk menukar kerajaan kali ini, sudah pastilah keyakinan mereka lebih besar sekiranya mereka mahu menukar Pakatan Rakyat pada masa akan Pakatan Harapan pada masa akan datang. Jadi bagi saya pentingnya untuk Pakatan Harapan menang kali inilah, selain daripada Pakatan Harapan itu sendiri dapat cuba membuktikan mereka mampu membuat polisi-polisi yang berbeza, ialah keyakinan pengundi yang sebelum tak pernah tukar pemerintah, tak pernah tukar kerajaan. Jadi keyakinan ni bila sekali dia dapat, saya ingat dia tak mungkin hilang lah sampai bila-bila. Tapi dalam arti kata lain, maknanya Encik Amin setujulah GST yang maknanya yang diamalkan sekarang ni untuk maknanya diteruskan oleh Pakatan Harapan seandainya Pakatan Harapan diberi peluang untuk mentadbir. Secara peribadi saya berpendapat macam tu. Malah saya dah tulis benda ni sebelum ni lagi. Semasa GST diperkenalkan juga saya telah tulis. Saya kata kerana saya melihat dalam konteks berbeza. Saya melihat
kalau dalam istilah bahasa Inggeris orang sebut apa, no taxation without representation. Jadi hari ini dengan adanya bila rakyat kena bayar GST, kita dapat lihat kesedaran politik itu jadi serta-merta meluas. Orang mula bercakap pasal duit aku ni kerajaan buat apa. Hak dia sebagai ni. Jadi sebab sebelum ni kita rasa dia tak berminat dengan politik, tapi bila dia kena GST 6%, hari dia dah mula bercakap tentang politik. Itu orang kata mungkin unintended consequence. Unintended consequence. Okey, jadi begitulah ya kupasan dan juga perbahasan yang saya kira cukup harmoni di antara kedua-dua orang tokoh kita yang ada pada petang ini. Nampaknya tak ada sesi yang agak panas sebenarnya sebab saya nampak kedua-dua ni cukup matang. Sebab kita pun duduk dalam suasana yang cukup selesa. Dan sekali lagi terima kasih diucapkan kepada pihak Majlis Belia Malaysia di atas kesudian untuk memanggil kedua-dua orang tokoh ini untuk membahaskan dan juga membicarakan topik kreativiti politik untuk meraih sokongan anak muda. Dan kita percaya berdasarkan kepada dua-dua pandangan dan juga rumusan serta aspirasi dan harapan yang telah dinyatakan oleh wakil daripada Pemuda UMNO dan juga daripada AMK PKR tadi, maka jelas kepada kita inilah tawaran dan juga inilah apa yang ingin disajikan kepada kita sebagai golongan muda yang di luar sana dan seterusnya untuk membuat pilihan yang terbaik ke arah dan juga demi masa depan negara yang lebih gemilang. Saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.